A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar yang menonton video pembelajaran pada hari ini, bertemu kembali bersama dengan Ustazah Arifah pada video kali ini untuk mempelajari satu tajuk yang baru. Apa khabar semua anak-anak pelajar? Ustazah harap anak-anak pelajar yang menonton video ini sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Musim-musim COVID ni kena jaga kesihatan tau. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu jom kita baca doa sebelum belajar agar kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut Ustazah baca doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pelajar-pelajar yang menonton video pembelajaran pada hari ini mesti dah tak sabar kan nak belajar. Okey, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru yang bertajuk Mari Bersuci. Dan pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 4 kita, iaitu muka surat 114. Okey, anak-anak pelajar boleh buka buku teks ya sambil kita belajar tajuk pada hari ini. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, sebelum kita masuk topik-topik yang baru ni, jom kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita yang pertama adalah menyatakan pengertian najis. Objektif yang kedua pula adalah menjelaskan jenis-jenis najis serta cara untuk membersihkan najis. Dan yang ketiga adalah mengenal alat-alat untuk bersuci. Itu adalah 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pelajar-pelajar semua tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan najis ni? Siapa boleh jawab? Okey, jom Ustazah terangkan apakah maksud najis ni. Okey, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan juga tahi. Kategori najis terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawassithah dan yang ketiga adalah najis mughallazah. Ini adalah 3 kategori najis. Seterusnya kita masuk pula kepada apakah maksud najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan juga najis mughallazah. Kita masuk satu persatu apakah maksud kategori najis-najis ini. Okey, yang pertama adalah najis mukhaffafah. Okey, maksud najis mukhaffafah ini adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali daripada susu ibunya sahaja. Dan maksud najis mutawassithah pula adalah najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contoh najis mutawassithah ini adalah seperti air kencing, tahi dan juga darah. Okey, seterusnya adalah najis mughallazah. Apakah yang dimaksudkan dengan najis mughallazah ni? Okey, maksud najis mughallazah ini adalah anjing dan babi dan kotorannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya adalah seperti air kencing, air liur dan juga darah, kedua-duanya iaitu anjing dan juga babi. Bagaimana pula cara untuk membersihkan najis? Cara untuk membersihkan najis mukhaffafah adalah dengan merenjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, bagaimana pula untuk kita membersihkan najis mutawassithah ni? Cara untuk kita membersihkan najis mutawassithah pula adalah yang pertama,
kita kena hilangkan najis yang terkena pada badan kita ke, pada pakaian kita ke, ataupun tempat kita. Kita kena hilangkan najis, bersihkan najis terlebih dahulu. Dan kita kena basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya dari segi bau, dari segi warna dan juga rasa. Okey, bagaimana cara untuk kita menghilangkan najis, membersihkan najis mughallazah ni, najis yang paling berat ni adalah dengan cara yang pertama kita kena hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat dan juga membasuh dengan air tanah 1 kali dan membasuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan juga rasa. Itu adalah cara-cara untuk membersihkan najis. Jom kita masuk objektif yang ketiga, iaitu apakah alat-alat untuk bersuci. Okey, alat-alat untuk bersuci yang pertama adalah, kat depan Ustazah ni ada alat-alat untuk bersuci. Ada alat-alat untuk bersuci. Okey, saya tunjuk satu persatu apakah alat-alat untuk kita bersuci. Okey, yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ni tak kiralah sama ada air hujan ke, air paip, air perigi, air mata air sungai, air saji ke dan juga air embun. Ini adalah air mutlak, air yang bersih lah. Okey, yang kedua, alat bersuci yang kedua ini adalah tanah. Tanah ini adalah alat bersuci yang kedua, iaitu tanah. Okey, alat bersuci yang ketiga ini adalah benda-benda yang kesat. Seperti apa? Daun ke, sama ada kertas ataupun batu. Ini adalah alat-alat bersuci yang kesat yang boleh kita guna sewaktu kita bersuci. Okey, boleh faham tak? Okey, sebagai kesimpulannya daripada tajuk yang kita belajar pada hari ini adalah amalan menjaga kebersihan, amalan menjaga kesucian dalam semua aspek kehidupan ni dapat memberikan kesan yang positif terhadap diri kita, agama dan juga masyarakat. Sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ustazah nak menguji minda anak-anak pelajar adakah faham ataupun tidak tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, soalan dia adalah anak-anak pelajar haruslah menyatakan salah ataupun betul berdasarkan situasi yang Ustazah akan bagi sebentar nanti. Okey, dah ready ke belum? Okey, situasi yang pertama adalah Hamid membasuh seluarnya yang dijilat anjing dengan sabun dan membilasnya sebanyak 7 kali dengan air mutlak. Okey, situasi yang kedua pula adalah Aida merenjiskan telekungnya yang terkena darah dengan air mutlak lalu mengeringkannya. Okey, situasi yang ketiga pula adalah Abdul Rahman membasuh pakaian yang terkena air kencing adik perempuannya yang berusia setahun dengan air sehingga bersih. Adiknya hanya meminum susu ibunya sahaja. Itu adalah 3 situasi yang pelajar harus menjawab, yang pelajar harus menyatakan sama ada salah ataupun betul. Selamat menjawab. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada video pembelajaran kita yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi